يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kita berjumpa petang ni dalam sesi rakaman kuliah untuk House of Siti Khadijah, ya. Kita baca Syama'il Nabi. Kita kebetulan dalam bulan Maulid Nabi, kesana sini cinta Nabi. Kita kena kenal akhlak Nabi, cara hidup Nabi, dan jadi kita jadikan dia suri tauladan kita. Kita rela payah kerana kita tahu Nabi kita payah. Kita rela susah. Kita rela berlembut dengan orang kerana kita tahu Nabi yang very high level, highest level of all, Rasulullah, berlembut dengan orang-orangnya. Takkan kita tak boleh nak berlembut dengan orang-orang di bawah kita, ya. Baik. Wa kana lahu likahun ghanamun yataqawwatu huwa wa ahluhu min albaniha. Adalah bagi Nabi SAW unta yang ada baginya air susu, dan ada baginya kambing yang ada baginya air susu pula. Padahal dia dan ahlinya itu tiap-tiap hari memakan daripada air susu itu, ya. Itulah jadi Nabi punya, kalau tak ada apa makan apa semua, dan itu pun tak senantiasa ada, ya. Kadang-kadang bikin apa susunya, dah susu kambingnya makan, anaknya makan. Kadang susunya dah dapat aja, dah bagi orang-orang lain dulu. Tak, Nabi sentiasa makan dia. Nabi makannya alternate days, alternate days. Yang satu hari tu makan tu pun satu kali saja. Dan satu benda saja. Kalau tamar, dia tamar saja. Kalau susu, ya susu saja. Nabi tak pernah makan tamar, tak pernah susu dengan madu pun tak pernah. 2 in 1 pun tak pernah. Kalau susu, susu saja. Kalau tamar, kalau madu saja. Nah, Nabi tak pernah makan sampai 2. Jadi minum susu. Jadi susu tu, dia makan Nabi, dah tak ada makan lain, susu saja. Jangan, ya. Jadi Nabi ada susu, Nabi ada kambing dan unta yang ada susu, kambing dan unta yang ada susu, dan itulah menjadi makanan Nabi SAW dan ahli keluarganya. Susu, ya, susu. Sederhana sekali cari kehidupan Nabi kita SAW. But actually that's the best of food, susu, ya, susu. Wa kana lahu abidun wa ima'un la yartafi'u alaihim fi ma'kalin wala malbasin. Adalah bagi Nabi SAW itu beberapa sahaya, lelaki dan perempuan. Itu hamba sahaya, ya. Betapa hamba sahaya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Padahal tiada ia meninggikan atas mereka itu dalam makanan dan pakaian. Dan tiada melebihkan Nabi SAW akan dirinya dalam makanan dan pakaian atas segala sahayanya, ya. Nabi SAW ada, balik semula kita terjemahnya ada double terjemah. Dan adalah bagi Nabi SAW beberapa orang hamba dan beberapa orang amah. Iaitu apa? Hamba sahaya perempuan. Tidak Nabi meninggikan ke atas mereka dari sudut makanan dan dari sudut pakaian. Itu terjemahan ini ada double terjemahnya, gitu, ya. Dari sudut pakaian dan pakaian. Begitu, ya. Baik, itu, ya, dalam Islam, ya, sistem hamba masih ada itu. Kita sebut hamba dahulu, ya, dalam Islam. Kita sebut hamba dalam Islam masih ada. Ini salah satu yang orang-orang orientalis kalau nak kutuk agama Islam, dia bilang Islam ni agamanya kononnya belah baiklah apa semua, tapi masih ada cara menghambakan orang. Masih sebut perkataan hamba. Dah lama kita abolish ini hamba. Semuanya dah jadi macam biasa. Semuanya dah tak ada sebut hamba. Islam masih sebut hamba lagi. Kau cuma sebut abolish hamba, tapi orangnya masih kau buat lebih daripada hamba. Islam masih ada sistem hamba, tapi masih zaman ada hamba pun hamba dengan tuan sama. Mana lagi bagus? Kau tak ada sistem hamba, tapi orang di bawah kau buat lebih teruk pada hamba. Sama kalau kau ada hamba, sistem hamba sekalipun macam Islam, kau kena tahu sistem hamba kita macam mana, sistem hamba kau macam mana. Sistem hamba kita ni yang macam Nabi aku ajar. Ya, yang macam Nabi aku ajar. Jadi sistem hamba kita tak macam sistem hamba kau. Mana lagi bagus?
Tak ada sistem hamba, kita tak abolish, tapi kau punya staff, kau punya kerja, kalah-kalah hamba kau bikin. Kalah-kalah hamba kau bikin. Tetapi dalam Islam ada hamba, tetapi hamba dengan tuan sama setaraf. Makan dan pakai semua sama. Mana lagi bagus? Yang kita lagi bagus. Jadi dalam Islam hamba ya, siapa dapat jadi hamba is privilege tau. Dan nombor satu, hamba tu perlu. Ada hamba tu perlu. Kenapa? Hamba ni hasil daripada mana? Mereka tu daripada rampasan perang, tawanan perang. Dijadikan hamba. Kalau dimasukkan bawah perintah orang Islam, tapi dilayan dengan baik, apa tuan pakai dia pakai, apa tuan makan dia makan, dan dia tak boleh disuruhkan buat kerja yang keras-keras, yang dia tidak tertanggung, wajib tuan bantu sama dia. Tak boleh suruh dia buat kerja yang dia tak tertanggung. Mentang-mentang hamba je kau suruh bikin rumah, kau suruh gali perigi semua, kau mati-matilah. Macam orang putih kalau bikin hamba kan untuk begitu kan. Kita tidak, benda yang dia tak patut bikin, kau tak boleh kasih dia bikin. Hamba perempuan lain kerjanya, hamba lelaki lain kerjanya. Yang kalau kasih dia buat kerja lebih sikit dan kau tengok tak upaya dia, kau kena bantu. Kau kena bantu. Itu dalam Islam. Mulia tak? Kala-kala ada job kontrak tau. Kala-kala job kontrak diadakan hambanya. Dan hamba sahaya ni, kalau dia tak diambilkan jadi hamba sahaya, lagi bahaya. Kerana mereka ni semua daripada rampasan tawanan perang. Kalau mereka tak dibawa, teruk bawa orang Islam, apa mereka nak makan? Harta mereka dah tak ada, dah dirampas. Harta mereka dah rampas. Kalau mereka dilepaskan dia balik, dia attack engkau lagi. Kalau dia tak balik pun, dia kumpul kat tengah-tengah bandar, dia curi sana, dia curi sini, dia merontak, dia kacau lagi. Di bawah umat Islam, tapi diperlakukan dengan baik. Diperlakukan dengan baik, jadi dia dapat buat perkara-perkara dengan cara yang baik, dia tertawan hati, dia masuk Islam. Tambahan hamba dah makan begitu, pakai begitu. Kalau tuan dengan hamba, hukumnya halal. Hukumnya halal. Jadi kalau tuan dengan hamba perempuan, halal. Dapat anak, anaknya otomatik merdeka. Bermakna generasi hambanya terputus pada sampai maknya saja. Begitupun kalau tuannya belum merdekakan ibunya, mati ibunya, mati tuannya, otomatik ibunya merdeka. Kerana dia kira ibu kepada anak tuan. Otomatik merdeka. Jadi mulia jadi hamba. Dan kalau dalam sudut ibadat, kalau dia hamba yang Islam, dia buat ibadat dapat dua. Satu sebagai hamba Allah, satu sebagai hamba tuan. Satu sebagai hamba Allah, satu sebagai hamba tuan, dapat dua pahala. Sehingga dalam Islam, kalau setengah-setengah hamba dia merdekakan tuan, dia sedih, dia nangis. Kenapa? Dulu aku ibadat dapat dua pahala, tapi sekarang aku ibadat hanya dapat satu pahala saja. Dia sedih, dia syukur, tapi dia sedih. Lepas itu taat orang-orang hamba dalam Islam. Dia layan baik, makan baik, ada makan minum, ada pakai, ada apa semua. Jadi hamba. Jadi hamba. Dan salah satu manfaatnya ada hamba ialah apa? Biar menakutkan orang-orang kafir. Kau jangan sembarang-sembarang dengan kita. Kau cuba attack kita, kita tawan kau jadi hamba aku. Suruh kerja sawit, suruh kerja apa semua begitu. Kau try, aku hambakan kau. Seram tak? Kalau mereka tak ada sebut, aku tawan kau jadikan hamba. Aku dera kau dalam penjara. Allah. Lagi dahsyat mereka daripada kita. Ya, begitu ya. Itu hamba sahaya. Ya. Jadi Nabi ada berapa orang hamba sahaya. Apa Nabi pakai, hambanya pakai. Apa Nabi makan, Nabi pakai. Sehingga apa Nabi makan, suruh hambanya makan. Sebab itu Nabi mengatakan dalam makan-makan lauk ni, tuan-tuan, puan-puan yang ada pembantu-pembantu di rumah, kau jangan sombong. Jangan sombong. Tengok Nabi kita tak pernah begitu. Jangan ngada-ngada, astagfirullahalazim, tobat kesalahan kita, sombong terhadap pembantu-pembantu kita. Kalau kita makan, dia makan, kau makan lauk semalam dulu habiskan. Kita tidak. Kalau dia makan lauk semalam, kita pun makan lauk semalam. Tidak boleh tidak. Dan kalau masak, Nabi bilang kalau kerana mereka dah bau dan kalau mereka tak makan, dia dah makan yang dia dah bau, dia dah kepingin, dia dah masak, kan dia yang masak, ataupun dia yang bantu masak, dia dah bau, dia dah kepingin, dia pun lapar. Tetapi kita makan benda yang orang kepingin tapi dia tak dapat, itu menjadi bisa pada badan kita, penyakit pada badan kita. Tebusnya macam mana? Masak saja, suruh pembantu kita makan dulu. Arahan Rasulullah ya. Bukan hanya jenis makannya sama tau. Waktu makannya pun mereka dahulu daripada tuan, sepatutnya. Itu dalam Islam. Mulia tak jadi hamba? Suruh dia makan dulu. Nabi bilang kalau dia tak nak makan dulu, suapkan mulutnya. Tapi kalau kita jangan suapkanlah, nanti ada pembantu, suaplah sama tak apa Pak Encik, saya enggak makan. Mari Pak Encik suapkan. Mak Encik terkap nanti. Bukan begitulah ya. Kalau dengan kita, maksudnya ajarkan isteri kita. Ini Rasulullah ajar. Alah bang, nak lebihkan sangat. Bukan lebihkan sangat, ini Rasulullah ajar. Kau nak ikut akhlak Rasulullah ke tidak? Kau nak sama Rasulullah ke tidak? Kau nak ikut akhlak ini? Jangan ingat, bukan aku yang suruh. Aku tak ada kisah. Paling tidak bilang dia kalau masak, suginem. Kan biasanya namanya suginem, painem kan, pembantu kan dari Jawa, kesian orang Jawa. Ambil nasi makan dulu. Ambil ayam yang kau nak, yang potong mana, kau ambil dulu sepotong.
Ambil kasih kaki-kaki aja dulu sama tengkuk. Kau makan peha kawasan kepak ayam yang sedap-sedap. Yang kau nak kau ambil yang mana dulu? Tepikan kau punya dulu. Tepikan kau punya dulu. Tak apalah, dia makan. Tepikan dia nak, dia makan, dia tak nak, tapi dia dah bagikan dia punya. Alhamdulillah, Jufri bilang, kalau dia tak nak, cedokkan, suruh dia cedok, tepikan, dah lepas. Dia belum nak makan, tapi aku dah izin dia makan. Dah ada tepikan pun. Tepikan kau punya dulu. Itu ya, itu macam hamba diperlakukan dalam Islam. Itu macam hamba diperlakukan dalam Islam, ya. Kulit tarim tu masih setengah-setengah gabilah, kiranya hamba tu. Hamba Sagaf. Hamba daripada Syekh Abdul Rahman Sagaf daripada 800 tahun dulu, dan dia belum sebut merdeka. Tapi dibenarkan kerja, dibenarkan berkahwin, anak pinak, cucu semua, dia kerja gaji semua. Patut hamba tak ada hak milik, tak ada kahwin, tak ada apa semua, kecuali diizinkan oleh Tuan. Diizinkan hidup dalam masyarakat, boleh jadi imam, boleh jadi ustaz, boleh jadi apa semua sekali. Tapi tak disebut merdeka. Maka sampailah ke anak cucunya. Kenapa? Kerana masih ada sistem hamba dalam Islam. Just for that. Tapi mereka punya rumah lebih besar daripada rumah Sayyid. Yang ada setengah mereka rumah lebih besar daripada rumah Sayyid. Kalau dekat madrasah, dekat Darul Mustafa tu, mereka yang mengajar anak-anak Sayyid. Betul tak jadi hamba? Ada hina tak? Masih gelarannya hamba. Tapi mereka sedar kedudukan mereka. Kalau ada kerja kahwin Sayyid kat mana pun Kota Tori, mereka yang rewang. Khususnya daripada Ziyad Sagaf. Sebab dia tahu ni, toke dia punya. Rewang, free of charge. Hadrah Sagaf dia baca. Apa semua tu. Khidmat kenduri-kenduri kahwin semua. Angkat bukhur, angkat apa semua. Betul-betul dia mainkan peranan sebagai hamba. Tapi lain lepas tu dia punya life semuanya normal. Yang ada jadi cikgu. Jadi ketua unit lagi. Ketua unit. Tapi kalau ada majlis-majlis, dia angkat air, dia angkat apa semua tu. Dia angkat air apa semua tu. Sebab dia tahu kedudukan dia masih hamba. Tapi dia mulia. Ada hinakan dia tak? Dia mengajar anak Sayyid lagi. Lebih alim lagi. Dia mengajar, dia syarah lagi. Habib Umar Syarah tampil lagi. Syarah dia cakap depan orang semua seperti tu. Allah tak ada beza pun sikit. Cuma daripada moyang tak ikrar, merdeka. Jadi macam mana anak cucu nak merdekakan? Sekarang diorang dah kembang biak, ratusan tahun. Semua masing-masing tahu hukum sendiri antara satu sama lain. Kenapa dari awalnya mereka tak sebutkan merdeka? Sebab apa? Jadi sistem hamba masih ada. Masih ada boleh. Ada sistem, such a system masih ada. Tak terus batal. Dan lagi kalau takdirlah daripada anak cucu Sagaf dan buat laku apa-apa perkara yang perlu merdekakan hamba, wajib, kafarah ke apa, ambil satu saja, aku merdekakan kau. Kasih tahu sama munsibnya, minta satu daripada family, bilang merdekalah dia. Jadi dah kira merdeka. Begitu sistemnya. Tapi setakat ni tak pernah sampai begitu. Kenapa? Tak ada mereka buat salah yang sampai kena kafarah merdekakan hamba. Tak sampai begitu, ya, semuanya. Tapi sistemnya ada. Tapi dalam masyarakat kita tak tahu pun ada hamba. Ada kadang kawan-kawan kita yang cerita, orang ni sebetulnya masih keluarga hamba sahaya statusnya. Oh, patutlah rajinnya semacam. Dia tahu sistem dia. Itu hamba dalam Islam tengok. Pakai Nabi pakai, mereka pakai. Kita ada tak? Kita orang besar, hari-hari pakai necktie, pergi kerja gitu. Kita ada kereta apa? Mercedes umpamanya. Kuli kita pun Mercedes satu. Apa kita beli Mercedes mata belalang? Tukang gaji kebun kita pun Mercedes mata belalang. Kita ada suit tempah dekat Hong Kong, bukan main tegang lagi. Hamba kita pun, ini tu engkau satu. Tukang kebun pakai suit hari-hari. Boleh? Paling-paling tak pakai suit pun, polo t-shirt yang kau ada, itu yang dipakai, itu yang kau pakai. Should be tau. Should be ini orang Islam. Kau ibu pakai tekong apa? Beli tekong Siti Khatijah. Kau punya pembantu pun, ini Surinam. Pakai baju itu ni tekong Siti Khatijah. Terima kasih bu. Kali dia pakai lagi cantik pada kau. Umpamanya. Dan nasib dia lah. Dan nasib dia. Dia pakai dengan muka dia bersedih semuanya. Budak kampung. Nasib dia. Tapi apa yang kau pakai, dia pakai. Ingat. Itu Islam dengan hamba-hamba sahaya. Jangan kita nak membeza-bezakan Nabi. Ini Nabi kita ya. Kita sekarang tak ada hamba sahaya. Tuan-tuan, puan-puan, jangan bengking, jangan sombong dengan orang-orang gaji. Perlakukan dengan baik. Dia hamba engkau. Dia orang gaji engkau, tapi dia bukan hamba engkau. Dan dia dan engkau sama-sama hamba Allah. Nanti kat yaumil akhir tengok siapa orang gaji, siapa tuan. Kau perlakukan dia dengan baik, Allah perlakukan kau dengan baik. Kau perlakukan dengan tak baik, dengan sombong, Allah dengan kesombongannya boleh melakukan kau dengan perkara yang tidak baik. Ya.
Tuan-tuan kalau nak baca Syama'il Nabi yang daripada Imam Ghazali punya, baca daripada kitab Kifami Zamzam ini, ini daripada Ihya, daripada Syiarus Salikin, daripada Ihya. Terjemahan yang Kifami Zamzam yang ini, daripada Kifami Zamzam ini terlebih halus dan terlebih tepat berbanding dengan kalau kita baca yang Ihya yang berapa jilid tu. Ihya yang ada orang ni terjemah, ada orang ni terjemah sampai pada bab ini. Ada yang pada Ihya yang saya baca tu, kalau banding dengan ini punya terjemahan, ini terlebih halus lagi, lebih tepat lagi, ya. Wala yamdi lahu waqtun fi ghairi amalin lillahi ta'ala aw fi ma la budda lahu minhu min salahi nafsihi yakhruju ila basatini ashabihi la yahtakiru miskinan li fakrihi wa zamanatihi wa la yahabu malikan li mulkihi yad'uha wa hadha ila Allah ta'ala du'aan wahidan. Adalah Nabi SAW padahal tiada lalu baginya waktu yang tiada berbuat amal ibadat bagi Allah Ta'ala. Yakni tiada lalu waktu melainkan dia dalam berbuat ibadat bagi Tuhannya. Nabi SAW dan tiada waktu melainkan di dalam pekerjaan yang tidak dapat tiada daripadanya membaikkan dirinya dan terkadang dia keluar kepada kebun sahabatnya. Baik, Nabi punya pengisian waktu. That's why we don't say that ini benda Nabi ni, perbuatan Nabi ada yang adat-adat, ada yang ibadat. Jadi yang Nabi buat sebagai adat-adat tak mesti kita ikut. Salah kau cakap begitu. Bermakna kau bilang tu Nabi part time. Setengah perkara Nabi buat boleh jadi contoh, setengah Nabi buat boleh tak payah contoh. Kalau gitu, kalau kau open that window, kau cakap begitu, banyak nanti orang bilang, oh ini pun bukan ibadat, ini pun bukan ibadat, ini pun bukan ibadat. Jadi tak ikut partai kau sunat Nabi. Cara pakai pun bukan ibadat. Cara makan pun bukan ibadat. Cara senyum pun bukan ibadat. Itu dah kira kebiasaan saja. Allah, itu dah kira kebiasaan saja. Dan apa kita bilang? Nanti kau bilang ini boleh ikut, ini tak boleh ikut. Jadi Nabi tu Nabi part time. Setengah kau boleh ikut. Tidak every single moment. Sebab tu ingat ya. Bagi Nabi-Nabi dan Rasul pada kita hukum 5, pada mereka hukumannya 2. Apa hukum 5, hukum 2? Pada kita wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bagi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul hanya 2, wajib dan sunat saja. Haram mereka tak buat, mereka maksum. Makruh mereka jauh sekali tak buat. Harus rehat, buat kerja rumah macam mana Nabi tadi ya. Bikin apa yang patut, semuanya itu. Semuanya diisi dengan ibadat semata-mata. Termasuk Nabi yang tak boleh tidak, seperti Nabi rehat sekejap malam, tidur sekejap bersama dengan isteri, jahit baju, tolong sapu rumah tangga, tolong potong daging dengan ahli keluarganya. Benda yang tu semua tu masih dikira ibadat. Hatta sikat rambut Nabi pun kira ibadat. Hatta Nabi pakai inai pun, janggutnya pun kira ibadat. Tidak ada yang kiranya adat-adat kesukaan biasa. Semuanya ibadat belaka. Jadi pada Nabi-Nabi, dia bikin apa semua sebagai tunjuk ajar bagi umatnya. Dan dia bikin apa semua kita buat menjadi sunnah. Jadi sunnah. Jadi benda harus pun bagi dia sunnah. Sebab itu Nabi-Nabi tidak ada 5 hukum. Dia hanya 2 hukum. Wajib dan sunnah sahaja. Wajib dan sunnah sahaja. Sembahyang dia wajib. Dan yang lain dia buat semuanya, bahkan kita yang ikut dia pun jadi sunnah. Kita ikut, kita makan. Ikut yang dia makan pun jadi sunnah. Maka yang dibuat tu semua tu sunnah belaka. Jadi tak betul orang kalau pakai, kata bilang, tak payah pakai songkok. Kau tak nak pakai songkok, kau punya pasal. Tapi kau jangan bilang itu bukan sunnah. Dan kau bilang, kau jangan pantakan, boleh kalau tak ikut. Tak. Yang wajib ikut, wajib ikut. Yang tak wajib ikut, tak wajib ikut. Tapi kena ikut. Ya. Dan kau jangan bilang itu kiranya tak ikut pun tak apa. Tak ikut, celah. Rugi. Ya. Kerana apa? Itu semua Nabi buat, semua rupanya adalah ibadat. Nabi tidak terluang waktu kecuali diisi dengan ibadat semata-mata. Ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara-perkara yang tak boleh tidak seperti apa? Nabi sisir rambut, Nabi inai rambut, tak boleh tidak. Nabi bikin apa? Tolong sapu rumah. Nabi bikin apa? Jahit kasutnya sendiri yang koyak, tampal bajunya, tampal dan jahit sendiri. Nabi kita jahit sendiri tau. Adalah pakai baju koyak sendiri, tampal sendiri, jahit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai hati tak kalau kita nampak Nabi buat begitu? Kok saya Bakar boleh diamkan ya, Umar boleh diamkan? Sebab Nabi tak bikin depan-depan mereka. Nabi tak bikin depan-depan mereka. Nabi tak bikin depan-depan mereka. Kalau Nabi bikin depan mereka, dan mesti mereka tak payah. Mereka belikan baju baru pun untuk Nabi. Tapi Nabi tidak bikin depan-depan mereka. Kalau mereka tahu Nabi buat begitu sendiri, dah tentu mereka akan bantu. Perang pun mereka sanggup untuk Nabi. Takkan jahit baju tak sanggup untuk Nabi.
Ya, jadi itu Nabi tidak ada satu waktu kecuali Nabi buat benda ibadat atau perkara yang tak boleh tidak dilakukannya, itu pun menjadi ibadat juga. Ya, maka you cannot say that Nabi punya perbuatan yang ini boleh ikut, yang ini tak ikut pun never mind. Bermakna Nabi tak buat pun never mind. Bermakna Nabi buat benda yang never mind. Nabi buat benda yang tak kisah. Itu namanya benda yang tak ada, yang never mind, itu benda yang sia-sia. Maksudnya kau Nabi buat benda sia-sia ke? Sehingga kau tak perlu follow? Tak ada apa-apa yang Nabi buat yang tak sia-sia. Ha? Semuanya, tak ada apa yang Nabi buat yang sia-sia, kecuali semuanya tak sia-sia. Semuanya tak sia-sia, semuanya adalah perkara yang baik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi suka pergi kebun sahabatnya. Pergi kebun sahabatnya, lalu tengok kebun sahabat, tengok macam mana apa sahabat buat, macam mana kebunnya. Sampai satu orang tanya Nabi, tema kebun, Nabi tanya, macam dia tanya, Rasulullah, macam mana cara nak kahwinkan tamar? Ini bukan Nabi rendah ya. Nabi mengetahui ya. Segala-galanya Allah Ta'ala ajarkan Nabi kita ya. Yang kita bilang Adam ada segala-galanya, segala kat dunia benda apa nama tahu, semuanya di-download pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat full, bahkan lebih daripada Nabi Adam. Ya. Nabi ditanya tentang macam mana nak kahwinkan kebun tamar ni, Nabi carakan begini-begini. Dia ikut cara Nabi, sekali tamarnya tak begitu jadi. Berbanding dengan kalau dia ikut cara sendiri. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, kok tak jadi ya Rasulullah, kok kau tak melawas ya? Maka Nabi bilang, kamu lebih tahu daripada urusan dunia kamu. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Kalau tentang perkara gini, bermakna sengaja Allah Ta'ala nak kau tak payah tanya Rasulullah, kau buat apa yang patut kebun tamar kau. Sengaja, bukan Nabi tak tahu, bukan Nabi sengaja nak merosakkan kebun dia. Semua itu sengaja menunjukkan bahawasanya benda yang ni aku izinkan kau dan hasilnya pun lebih baik untuk engkau dan aku redha. Maksudnya itu maksudnya ya, bukan bermakna Nabi kok ajar budak orang yang tak betul ataupun Nabi ajar orang kok sampai silap kan. Kadang kita bilang Nabi tidak silap kan. Tidak, itu memang dah diatur oleh Allah Taala biar engkau tidak ada ketergantungan dengan Nabi terlampau sangat. Diizinkan. Nabi mengatakan kau lebih tahu asal urusan duniamu. Jadi tidak payah everything semua tanya, ustaz ini boleh tak ustaz? Ustaz ini boleh tak ustaz? Alamak semuanya. Nanti saya nak bikin kenduri, nak pasang chili sauce, nak chili sauce jalin ke nak chili sauce Maggi ustaz? Chili sauce buat sendiri, kau giling sendiri, tanam lada sendiri. Aku cakap gitu nanti kau lagi susah lagi umpamanya ya. Perkara dunia biasa apa saja langkah yang patut, asal jangan mubazir, asal jangan bangga. Dah kita bilang tu dasarnya. Tapi yang ada orang suka nak tanyalah, dia nak gitu. Kita jawab apa yang patutlah ya. Kita jawab apa yang patut. Jadi maknanya perkara-perkara dunia kau tak payah tanya pun tak apa, proceed. Proceed. Tapi kalau nak tanya boleh tak? Boleh, lebih baik. Tapi Nabi, sahabat tanya Nabi tak marah. Tak marah, tapi Nabi mengatakan kau lebih tahu. Kau tak maknanya tak tanya pun tak apa. Itu bukan menunjukkan Nabi tak tahu tau, menunjukkan kemurahan Nabi. Memberi kelonggaran bagi sahabat. Begitu ya. Jadi Nabi masuk kebun sahabat, Nabi masuk kebun sahabat, Nabi masuk ya. Kemudian tiada pernah dia menghinakan orang yang miskin sebab fakirnya atau sebab tuanya. Orang-orang miskin yang tua, kadang-kadang kita sebab itu kat masjid dia jangan kurang ajar. Petang-petang dia pakcik sakit kaki aja kau letakkan dia paling ujung dan belakang sekali, taruh kursi ujung belakang, kesian. Padahal dia dulu imam pencen tau. Kadang ustaz tahan kau turun, belakang kurang ajar dengan orang tua. Tak boleh, walau dia kalau dia tua ke, dia sakit kaki ke, tapi dia orang yang layak di depan, dia di depan. Dia layak di depan. Habib Umar kalau maulid ada habib-habib yang tua-tua duduk depan saf awal, dengan yang ada kemudian pindah ke menghadap tembok pun pindah juga, tapi saf depan dan tengah-tengah. Nabi tak pernah menghinakan orang kerana dia tua saja, belakang. Out you go. Tak boleh. Dan orang miskin pun tak pernah Nabi menghinakan lantaran kemiskinannya. Kalau dia jahat, miskin tak miskin, Nabi tindak. Kalau dia baik, miskin tak miskin, Nabi muliakan. Ya. Dan tiada gerun akan raja sebab kerajaannya. Tak ada dengan raja saja Nabi pun gerun, Nabi pun tertunduk-tunduk sampai terbingkuk-bingkuk setengah orang badan dengan orang besar saja. Ya tuan, aku tengok macam getah badan dia. Punya mengada-ngada. Allah dengan kita bukan main macam besi badan dia, tegap lagi. Kenapa gini? Kalau depan orang besar sikit, dia pun mengada-ngada macam aku nak bentis saja. Ya tuan. Nah, saya gayakan begitulah yang aku nampak. Bunyi begitu kan buruk kan? Begitulah dia punya. Bukan anda lah. Bukan anda gitu. Anda gitu. Ui. Jangan marah ya. Begitu ya. Nabi tidak muliakan walau raja pun Nabi tak gerun hanya kerana dia raja. Patut Nabi tegur. Nabi seru.
Maka dia menyeru akan orang yang miskin ini dan akan raja ini kepada berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala akan seru yang satu jua. Sama. Fulan Nabi seru, fulan pun Nabi seru, miskinnya pun, kayanya pun tetap disuruh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa beza sebagai hamba Allah Ta'ala. Tetapi Nabi muliakan orang ikut dengan punya tahap-tahapnya juga. Sebagai ketua-ketua kabilah, datang jumpa Nabi, Nabi muliakan, Nabi sambut. Dan kalau dia masuk Islam, Nabi jadikan dia apa? Ketua kabilah dia juga. Tidak macam sekarang awak dilucutkan pangkat dia, awak suka masuk jail, awak tak suka awak duduk kat kabilah awak jadi orang ternak kambing. Dia juga jadi ketua kabilahnya. Dan jadi imam bagi kabilahnya. Dan kabilahnya suka tak? Suka, tetap ketuanya, tetap kepimpinannya tapi dengan agama baru. Dengan iman yang baru, dengan amalan yang baru. Itu Nabi. Nabi tidak menghinakan. Tak ada terus Nabi mentang-mentang sekarang awak kaya, dah puas jadi atas, sekarang awak jadi orang bawah pula ya. Yang paling miskin pula Nabi jadikan orang mulia. Itu namanya sudah tidak beri kepada yang haknya. Nabi ya, tidak muliakan orang kerana kayanya, tidak takutkan orang. Kalau Nabi patut tindak, Nabi tindak. Nabi patut muliakan, Nabi muliakan. Bukan kerana statusnya kaya dan miskinnya, dan demi Allah Ta'ala semata-mata apa jua yang diperlakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berapa minit sudah berlalu? 26 minit ya. Cukup sampai sini sebab yang bawah ni agak panjang sikit. Nanti kita makan waktu ya. InsyaAllah lah semoga Allah Ta'ala merahmati kita, ampunkan dosa kita. Lebih-lebih lagi bulan Maulid ini, banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita hal-hal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau adakan majlis Maulid di rumah bersama ahli keluarga, ya. Kalau boleh benarkan dalam office kan dah boleh kerjakan setengahnya kan. Dah boleh office, dah boleh meeting. Take 5 minutes. You allow dalam office kan kau boleh meeting kan? Kau boleh meeting. Dalam meeting, kalau awak jadi toke, awak jadi syarikat awak sendiri, take 5 minutes, tak banyak. Bacakan Syama'il Nabi. Bacakan sepotong dua potong hadis Nabi. Sebagai ganti majlis maulid yang biasa kita lakukan. Ya. Jadi kerana apa ini bulan Rabiul Awal, bulan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sana sini orang besarkan Nabi. Sana sini orang muliakan Nabi. Sana sini orang mencurahkan rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidak pula kita melakukannya, ya. Gunakan apa kesempatan yang ada pada kita, apa patut buat pada kita, kita lakukan dengan sebaiknya, ya, untuk apa memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dah saja insya-Allah, kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.